Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 1 ingin membentangkan tema 15 Industri Cemerlang Negara Gemilang, Industri Pasca Moden. Muka surat 2, maklumat tema 15, pendigitalan industri. Yang pertama, kemajuan dalam perkembangan rangkaian internet di seluruh dunia membawa impak besar dalam kehidupan. Yang kedua, internet benda merujuk pada semua peranti elektronik yang berkomunikasi menggunakan internet. Yang ketiga, melalui internet benda, pengguna sensor dapat membolehkan perkongsian data berlaku. Terdapat beberapa impak internet benda dalam industri, antaranya perbankan, pertanian, perkilangan, peruncitan dan pengurusan bekalan, dan pengangkutan dan logistik. Impak internet benda untuk perbankan adalah antaranya transaksi keuangan dalam talian, transaksi wang di mesin ATM dan urus niaga simpanan data lebih cekap. Bagi impak internet benda untuk pertanian pula adalah mengukur kelembapan udara dan suhu, menilai kualiti tanah dan jumlah siraman, dan yang terakhir menganalisis jenis baja. Impak internet benda dalam industri perkilangan mengawal selia penghasilan, mengoptimumkan masa pengeluaran dan kawalan mesin secara automatik. Impak internet benda dalam industri peruncitan dan pengurusan bekalan pula sistem pembayaran dalam talian, jual beli barang dalam talian dan inventory stok barang. Dan yang terakhir, impak internet benda dalam industri pengangkutan dan logistik adalah pengesan pergerakan pengangkutan, pengesan lokasi barang dan menyemak status penghantaran barangan. Antara maklumat tambahan lain yang kami dapat ialah internet benda merupakan cetusan idea dari Kevin Ashton pada tahun 1999. Antara manfaat internet benda ini ialah dapat mengawal peralatan rumah, iaitu menjadikan kediaman lebih selamat dan menjimatkan tenaga. Antara peneraju smart house berasaskan IoT ialah Nest, Apple HomeKit dan Microsoft Home OS. Selain itu, internet benda juga dapat melestarikan sistem pendidikan yang efisien serta berdaya maju yang dapat meningkatkan daya inovasi pelajar. Kemudian, dapat memantau tahap kesihatan, iaitu menghantar notifikasi secara jarak jauh seperti pemantauan tekanan darah, tekanan jantung, pengambilan kalori, masa tidur dan sebagainya. Muka surat 5, tugasan 1, membina rangka karangan. Muka surat 6, pendahuluan, ayat tema. Pada era globalisasi ini, kemajuan dalam perkembangan rangkaian internet dan teknologi pintar di seluruh dunia membawa kesan yang amat besar terhadap kehidupan seharian manusia. Ayat keterangan. Begitu juga dalam sektor perindustrian, pengaplikasian Internet of Things atau sering disebut IoT yang dicetuskan oleh Kevin Ashton sekitar tahun 1999 adalah merujuk kepada semua peranti elektronik yang berkomunikasi sesama sendiri melalui internet seperti komputer dan telefon pintar. Ayat rangsangan. Soalannya, apakah impak yang diterima kepada industri mengenai penggunaan internet benda ini? Ayat arah. Olehnya demikian, marilah sama-sama kita telusuri impak ini agar dapat membuka mata kita mengenai kemudahan teknologi kepada industri. Isi 1, ayat topik. Antara impak internet benda dalam industri adalah dari segi pengangkutan dan logistik. Ayat huraian. Hal ini demikian kerana pengurusan pengangkutan dan keberadaannya boleh diakses dari jauh melalui internet benda. Ayat contoh, tamsilnya melalui internet benda kita dapat mengakses kedudukan barang yang dipos melalui laman web kurier-kurier yang digunakan seperti pos laju bagi mengesan keberadaan barang tersebut. Ayat simpul kecil, jelaslah bahawa internet benda mampu memudahkan urusan semua pihak dalam menyemak status terkini barang yang dipos agar proses urusan jual beli berjalan dengan lancar. Untuk isi kedua, ayat topik. Selain itu, impak internet benda dalam industri juga dapat dilihat melalui pertanian. Ayat huraian. Hal ini kerana terdapat banyak produk inovatif di pasaran yang ditujukan kepada petani berfikiran kehadapan yang dipanggil pertanian pintar. Ayat contoh. Sebagai contoh, dengan hanya menggunakan telefon pintar, petani dapat memantau pelbagai keadaan seperti kelembapan,
suhu, udara dan kualiti tanah melalui drone yang dapat dikawal dari jauh. Ayat simpul, jelaslah bahawa penggunaan internet benda berfungsi dalam mengawal keadaan dari jauh bagi menyematkan masa dan tenaga para petani. Isi ketiga bagi ayat topik, seterusnya impak internet benda dalam industri adalah dari segi perbankan. Ayat huraian, hal ini kerana urusan transaksi wang atas talian lebih cepat berbanding dengan penggunaan ATM atau perbankan di kaunter, sekaligus dapat memudahkan dalam urusan semakan status kewangan semasa. Ayat contoh, terdapat banyak bank yang telah mewujudkan transaksi atas talian. Antaranya adalah Maybank yang telah mewujudkan Maybank to You sebagai akses mudah bagi proses transaksi atas talian dijalankan. Ayat simpul, oleh itu, sudah tidak dapat disangka lagi bahawa impak yang baik dapat dilihat dari segi perbankan kerana wujudnya internet benda. Bagi isi yang keempat, ayat topik. Akhir sekali, impak internet benda terhadap industri dapat dilihat dari segi peruncitan dan pengurusan bekalan. Ayat huraian, hal ini dikatakan demikian kerana urusan jual beli barang dapat dilakukan secara atas talian dan sekaligus mencimatkan masa serta tenaga pembeli untuk pergi ke pasar raya. Bagi ayat contoh, sebagai contoh, aplikasi Shopee yang menjual pelbagai jenis barangan seperti barang keperluan rumah. Ayat simpul, oleh itu sudah terang lagi bersuluh penggunaan internet benda terhadap industri dari segi peruncitan dan pengurusan barang memberikan impak yang positif dan baik pada semua pihak. Penutup mempunyai 4 jenis ayat. Yang pertama, ayat simpul besar. Ayat simpul besar ialah ayat rumusan atau kesimpulan menyeluruh tentang perbincangan isi. Kesimpulannya, terdapat pelbagai impak yang boleh diperolehi industri dengan kewujudan internet benda. Yang kedua, ayat cadangan. Ayat cadangan ialah ayat yang menyatakan cadangan atau sarana yang sesuai untuk membaiki sesuatu perkara agar menjadi lebih baik. Oleh itu, masyarakat perlulah menggunakannya dengan baik dan tidak mengambil kesempatan atas kewujudan internet ini. Yang ketiga, ayat harapan. Ayat harapan ialah ayat yang menyatakan harapan tentang isu yang dibincangkan dan kepada siapa kita harapkan. Diharapkan agar semua pihak dapat bertanggungjawab dengan setiap perbuatan mereka ketika menggunakan internet benda agar industri negara sentiasa aman daripada perkara-perkara yang tidak diingini. Yang keempat, ayat peribahasa. Ayat peribahasa ialah ayat yang mempunyai ungkapan menarik yang sesuai berdasarkan perkara yang dibincangkan. Perkara ini boleh diibaratkan dengan duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Begitulah juga dengan kemajuan industri kita jika kita fahami dan aplikasikan internet benda dalam kehidupan. Tidak mustahil negara kita dapat menyaingi negara-negara maju yang lain seperti Jepun. Seterusnya adalah contoh karangan lengkap berdasarkan rangka karangan yang telah dibuat. Seterusnya, aplikasi elemen digital dalam perindustrian. Yang pertama, perdagangan, iaitu jual beli dalam talian. Sebahagian besar ekonomi pasar sekarang dilakukan secara dalam talian. Jadi, pengguna perlu belajar bagaimana menjadi pengguna yang efektif dalam era ekonomi digital supaya dapat mengaplikasikan jual beli dalam talian ni dengan mudah. Yang kedua, komunikasi, iaitu pertukaran maklumat secara elektronik. Pada abad ke-21 ni, pilihan untuk berkomunikasi itu sangat banyak dan meluas berbanding dengan abad-abad sebelumnya, yang mana bentuk komunikasinya agak terbatas. Contohnya, kita boleh menggunakan email, WhatsApp, Telegram dan banyak lagi. Jadi, lebih mudahlah kita berkomunikasi dengan sesiapa pun dari mana sahaja dan bila-bila masa. Seterusnya, kesihatan digital, iaitu kesejahteraan fizikal dan psikologi dalam dunia digital.
Sebagai contoh, kesihatan mata dan tekanan adalah masalah yang perlu ditangani dalam dunia teknologi. Jadi, kesihatan digital ni mengajar pengguna bagaimana melindungi diri daripada mendapat masalah kesihatan melalui pendidikan dan latihan. Yang keempat, perlindungan diri yang merupakan tindakan pencegahan untuk menjamin keselamatan. Dalam masyarakat ini, ada individu yang suka mencuri, merosakkan atau mengganggu orang lain. Jadi sebagai contoh, di rumah kita sendiri, kita mesti meletakkan kunci di pintu dan memasang penggera dalam rumah supaya keselamatan rumah lebih terjamin. Sama juga seperti digital, kita mesti memiliki perlindungan terhadap virus dan data-data yang penting. Sekaligus kita dapat melindungi maklumat penting dari ancaman luar. Akhir sekali, akses digital yang membantu menyediakan dan memperluas akses teknologi. Jadi, pengguna mesti komitmen untuk menjadi ahli digital yang produktif. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.